Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati, yang mengikuti FB Live kita pada malam ini, yang mana siri membedah buku ataupun menghuraikan kitab Bid'ah Hasanah, satu pendekatan baru ini sebenarnya adalah anjuran NGO Ahlus Sunnati wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group atau dikenali sebagai ARG Johor, iaitu sebelum ini saya live di page mereka, tapi mulai dari semalam, walaupun masih lagi ini anjuran dari ARG, tetapi saya live di page saya sendiri, tapi insyaAllah dikongsikan juga di page ARG. Baik, jadi kita telah sampai ke muka surat 8, yang mana dalam kuliah kita semalam kita telah melihat dan menghuraikan iaitu pembahagian bid'ah oleh Sultanul Ulama, Sultan kepada para ulama, Al-Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam rahimahullah, membahagikan bid'ah kepada 5 mengikut neraca hukum syarak yang 5. Maka apabila ditimbang satu-satu perkara baharu, yakni satu perkara bid'ah di atas neraca hukum yang 5, maka bid'ah itu menjadi 5 juga. Ya, ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang harus, ada bid'ah yang makruh, dan juga ada bid'ah yang haram. Jadi pembahagian Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam itu diikuti oleh majoriti para ulama yang terkemuka daripada kalangan fuqaha, iaitu ahli-ahli fiqh, dan juga di kalangan muhaddithin, di kalangan pakar-pakar hadis seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam syarah Sahih Muslim, demikian di dalam Raudatul Talibin, dan demikianlah Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab yang masyhur Fathul Bari, iaitu syarah kepada Sahih Bukhari, juga menyokong pembahagian bid'ah kepada 5 mengikut pembahagian hukum syarak yang 5. Jadi malam ini insya-Allah kita akan sambung lagi menghuraikan, memahami dan mengambil manfaat dari isi kitab Bid'ah Hasanah, sebuah pendekatan baru yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Muka surat 8, dalil pembahagian bid'ah, kerana ini penting. Mungkin kalau zaman dahulu masyarakat kita tidaklah begitu prihatin untuk tahu dalil sesuatu hukum ataupun dalil pendirian para ulama. Misalnya kalau zaman dahulu kita boleh bayangkan, kalau orang tanya kepada para ulama, bid'ah ni semuanya haramkah? Lalu diterang oleh para ulama, tidak, bid'ah yang mana bercanggah dengan syarak saja haram. Adapun bid'ah perkara baharu yang tidak bercanggah dengan syarak itu tidak haram. Oh, macam tu ke ustaz? Baik, terima kasih ustaz. Selesai. Itu sikap orang zaman dahulu. Tetapi mungkin dalam 10 tahun atau 5 tahun kebelakangan ini, terutamanya dengan perkembangan internet, teknologi maklumat atau dikenali dengan istilah maklumat di hujung jari, maka masyarakat mula berminat, mula prihatin untuk tahu dalil sesuatu hukum. Mereka bukan saja nak tahu hukum, mereka pergi lebih jauh,
mereka nak tahu. Dan mereka juga nak tahu apakah yang menjadi dalil sandaran pendirian para ulama. Jadi apabila para ulama berpendirian bahawa bid'ah itu secara asas terbahagi kepada dua, bid'ah yang sayyi'ah, buruk, dan bid'ah yang hasanah, baik, secara terperinci terbahagi kepada 5, maka apakah dalil? Jadi pembahagian bid'ah yang secara umum menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, dan secara detail yakni terperinci terbahagi menjadi 5 seperti dikemukakan di atas, memiliki banyak dalil. Jadi dalil itu sebenarnya banyak ya. Jadi minta ya kawan-kawan kita yang suka memandang sinis kepada kita bila kita menerima ada bid'ah hasanah, seolah-olah kita ini membawa satu ajaran baru. Dia kena faham bahawa sebenarnya yang mengatakan ada bid'ah hasanah itu adalah dari zaman salafus soleh, dan bahkan itulah pegangan majoriti umat Islam ya, yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah itu sebenarnya mereka adalah golongan yang syadz ya, golongan yang terpencil daripada pegangan umat Islam. Baik. Kerana apa menjadi pegangan majoriti umat Islam? Kerana dalil-dalilnya banyak, dalil-dalilnya kuat, iaitu dalil daripada Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebahagian ulama mengatakan dalil adanya bid'ah hasanah itu lebih dari 350 hadis. Maaf nak bersin. Tak bersin tak jadi. Ini satu penyiksaan juga Kalau nak bersin, lega, alhamdulillah, syukur. Itulah kita lepas bersin, alhamdulillah. Tapi ini nak bersin tak jadi. Baik. Jadi sebenarnya tidak perlu sampai kepada 350 hadis pun ya, bagi orang yang memang nak mencari kebenaran, memadai dengan 1-2 hadis pun menjadi dalil. Tetapi kalau para ulama yang ada tausik, dia itu meluaskan perbahasan dia boleh pergi sampai ratusan hadis yang menjadi dalil kerana ia berdasarkan kepada kemampuan, kebijaksanaan, kefahaman yang Allah kurniakan kepada seseorang ulama. Mungkin ada ulama yang mampu mencari 1 atau 2 dalil, mungkin ada ulama yang lebih berminat, dia boleh jumpa sampai 4-5 dalil, dan ada ulama yang memang menumpukan untuk mencarikan dalil-dalil yang khusus dengan sesuatu tajuk, sesuatu isu, maka dia boleh menjumpa sampai ratusan dalil. Baik, antara dalil-dalil tersebut, pertama adalah dalil Al-Quran. Ingat ya kawan-kawan kita yang sudah terpengaruh dengan fahaman yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah, dia sebenarnya berpegang dengan pegangan yang bercanggah dengan dalil Al-Quran. Hati-hati. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa rahbaniyatan, itu asal bacaannya wa rahbaniyatan ya, iaitu dengan tanwin, maknanya nun mati. Tapi oleh kerana lepas itu bertemu dengan ba yang mati, sebagaimana kita tahu huruf mati bertemu dengan mati itu macam mana nak berbunyi, maka dihidupkan balik tanwin tadi, dia letakkan baris bawah, lalu barulah boleh dibunyikan dengan ba yang mati yang datang selepas daripada itu. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Ada sambungan lagi ya. Fa ulaika humul fasiqun, surah Al-Hadid ayat 27 ya, suratul Hadid ayat 27. Baik, terjemah dahulu. Wa rahbaniyatan, dan rahbaniyah. Rahbaniyah ini asal maknanya cara hidup kependetaan, cara hidup rahib ya, orang-orang yang hidup memfokuskan kepada ibadah, tidak menumpukan sangat kepada urusan dunia. Ini namanya rahbaniyah. Ibtada'uha, mereka lah yang melakukan bid'ah rahbaniyah ini. Ibtada' mana buat bid'ah. Jadi siapa yang buat bid'ah ni? Mereka ni siapa? Iaitu orang-orang Bani Israel, orang-orang Nasara yang menjadi pengikut kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka lah yang membuat bid'ah rahbaniyah. Ma katabnaha alaihim, tidak pun kami menetapkan demikian ke atas mereka. Jadi rahbaniyah ni bukan Allah yang tetapkan begitu kepada orang Nasara, tidak. Mereka yang buat bid'ah ini. Kenapakah mereka buat bid'ah ini? Illa ibtigha'a ridwanillah, tidak ada tujuan melainkan nak dapat ridha Allah. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, selepas daripada mereka sudah buat bid'ah rahbaniyah ini, lalu mereka tidak lagi memelihara dengan pemeliharaan yang semestinya. Mereka tidak lagi meraihkan hak-hak, sebab cara hidup rahbaniyah ni dia ada peraturan dia. Jadi mereka tidak lagi ikut ya, siapa yang sepatutnya mereka ikut dengan cara hidup rahbaniyah yang fokus kepada ibadah,
kurang menyibukkan diri dengan perkara-perkara dunia, apatah lagi perkara-perkara yang dosa dan maksiat. Mereka tidak lagi meraihkan cara hidup Rabbaniyah itu dengan penjagaan yang sebenarnya. Ada sambungan yang sepatutnya diletakkan di situ, faulaika humul fasikun, maka oleh itu merekalah orang-orang yang fasik. Baik. Apa cerita Ustaz? Tak nampak lagi ya kaitan dia dengan bid'ah hasanah. Ini namanya istinbat. Sebab itulah kita dalam memahami agama kita ini tak cukup kita hanya berslogan. Saya Ustaz, apa dalam Quran hadis itulah yang saya ikut. Ya, secara teorinya begitu. Tapi secara praktikal, macam mana kamu tahu makna yang ada dalam Quran hadis itu menunjukkan kepada hukum apa? Itu memerlukan kepada istinbat. Baik. Untuk kita faham berkaitan ayat Al-Quran surah Al-Hadid ayat 27 ini dengan bid'ah hasanah, macam mana ayat ini menjadi dalil kepada bid'ah hasanah, kita kena faham satu konsep terlebih dahulu, bahawa meninggalkan sesuatu perbuatan yang baik itu dikeji dan sebaliknya meninggalkan sesuatu perbuatan yang buruk itu dipuji. Contohlah ya, misalnya satu orang dia dahulu ni masya-Allah tabarakallah rajin dia tu pergi ke masjid, rajin dia bersolat jemaah, rajin dia tu bersilaturahim, ya tak sombong, tolong orang dan sebagainya. Lalu nauzubillah, bila dia tu diuji dengan mendapat harta kekayaan, mendapat pangkat dan jawatan, lalu dia sudah jadi sangat sibuk, dia sudah tidak lagi pergi ke masjid, dia sudah sombong dengan masyarakat, bahkan mungkin bukan setakat tak pergi ke masjid, sembahyang pun dia sudah tak sembahyang. Orang macam ni dipuji atau dikeji? Kita nak buka ya kefahaman kita. Orang yang dulunya sembahyang, tak sombong, baik, suka tolong orang, berubah dia sudah tinggalkan sembahyang, dia sudah tinggalkan menolong orang, dia sudah tinggalkan sikap tawaduk, sebaliknya dia jadi sombong, orang ini jelas dikeji. Kenapa? Kerana perbuatan yang ditinggalkan itu baik. Tapi kita ambil contoh yang lain. Satu orang ni dahulu dia ni kaki minum arak, kaki berjudi, kaki pukul orang, kaki macam-macam kaki lah ya. Apa kaki-kaki yang tak baik tu ada pada dia. Kemudian berlaku sesuatu, entahkan dia ditimpa penyakit misalnya, katakanlah ya, dia tiba-tiba kena COVID-19, dikuarantinkan, dirawat dan sebagainya. Lalu dengan izin Allah dia pulih semula. Lepas itu dia berubah. Mungkinlah ya, dia dapat satu keinsafan. Maklumlah, kita tahu ya penyakit COVID-19 ini risiko mati itu ada. Jadi dia berubah, lepas itu dia tidak lagi berjudi, tidak lagi minum arak, tidak lagi pukul orang, tidak lagi buat dosa dan maksiat. Orang ini adakah dia dipuji atau dikeji? Jawapannya jelas dia dipuji. Kenapa dia dipuji? Kerana yang dia tinggalkan tu perkara yang buruk. Jadi di sinilah kaitannya dengan ayat Al-Quran di sini. Dalam ayat ini, di hujung ayat tu, faulaika humul fasikun. Allah melabelkan orang-orang Nasara ini sebagai orang fasik. Kenapa Allah labelkan mereka orang fasik? Itu kita nak faham. Sebelum kita pergi kepada kenapa Allah labelkan mereka ini sebagai orang yang fasik, kita ambil sedikit maklumat tentang sebab nuzul ayat ini, mengesahkan apa yang berlaku kepada orang Nasara, iaitu pengikut Nabi Isa AS. Suatu masa orang-orang Nasara ini mereka diuji dengan pemerintah yang zalim, ya, yang bergelumang dengan maksiat. Jadi bila kita berdepan diuji dengan pemerintah yang zalim, tugas kita adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kita itu menyuruh dengan yang baik dan mencegah dari yang mungkar, ya, bukan al-khuruj ala sultan. Dalam intikad kita ahli sunnah wal jamaah, pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, kalau kita diuji dengan pemerintah Islam yang zalim, kita masih tidak dibenarkan mengangkat senjata, memberontak melawan dia, itu tak boleh. Ya, kerana apa? Kerana mudarat mengangkat senjata, cuba menggulingkan pemerintah Islam walaupun atas nama dia zalim, itu akan membawa mudarat yang lebih besar, ya, sebagaimana yang kita dapat saksikan di zaman kita ini di negara-negara Arab yang terpengaruh dengan Arab Spring. Rupanya keadaan selepas mereka bangkit memberontak melawan pemerintah mereka jauh lebih teruk berbanding di zaman mereka itu sabar mendepani kezaliman. Sabar bukan makna redha, ya, kita tak boleh redha dengan kezaliman. Bahkan kewajipan adalah kita mencegah, ya, orang daripada melakukan kezaliman, itu namanya an-nahyu 'anil munkar. Lalu sebahagian daripada orang Nasara yang baik-baik ini pergi menjalankan kewajipan ini, menasihati, ya, pemerintah yang zalim itu supaya menghentikan maksiat-maksiat ini. Malangnya bukan sahaja nasihat mereka itu tidak diterima, bahkan yang menasihati itu dibunuh. Jadi ini satu tragedi yang menyedihkan. Jadi mereka yang terselamat daripada tragedi pembunuhan ini, mereka tersepit antara dua pilihan.
Kalau mereka hidup dalam masyarakat tapi mereka tidak menjalankan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, jadi agama mereka akan rosak kerana mereka meninggalkan kewajipan amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi kalau mereka menjalankan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, track record, pengalaman yang lalu menunjukkan nyawa mereka terancam. Ya, kalau duduk dalam masyarakat tak nasihati, agama rosak. Kalau nasihati, nyawa rosak, nyawa terbang. Jadi nak buat macam mana? Padahal dua-dua ni dituntut kita menjaga. Dalam maqasid syariah yang 5, ini top 2, the top 2. Yang pertama adalah hifzuddin, ya, yang paling dijaga dalam maqasid syariah ni adalah menjaga agama. Yang kedua adalah hifzu an-nafsi, menjaga nyawa. Yang ketiga adalah hifzul aqli, menjaga akal. Yang keempat adalah hifzun nasal, menjaga keturunan. Dan yang kelima adalah hifzu al-mal, menjaga harta. Jadi agama kita ini Masya Allah Tabarakallah untuk kepentingan kemaslahatan umat, ya, dalam 5 sudut utama ni. Tetapi dalam kes ini mereka tersepit. Buat macam ni, agama rosak, padahal agama kena jaga. Buat macam ni, nyawa rosak, padahal nyawa kena jaga. Jadi ibtada', mereka buat satu bid'ah rahbaniyah, mereka duduk jauh dari masyarakat supaya mereka tidak terlibat dengan dosa dan maksiat. Mereka fokus kepada ibadah. Mungkinlah, ya, kalau kita bayangkan ada yang pergi ke pinggir gunung, ada yang duduk di tepi hutan. Yang penting mereka tidak bercampur gaul, ya, dengan masyarakat yang bergelumang dengan maksiat. Mereka nak menyelamatkan agama mereka, kerana kalau tidak nanti mereka duduk di sana tidak amar ma'ruf nahi munkar, jadi agama mereka rosak. Dalam masa yang sama, mereka juga menyelamatkan nyawa mereka. Jadi inilah bid'ah yang mereka lakukan rahbaniyah. Tujuan illa ibtigha'a mardatillah, tidak ada kecuali nak dapat ridha Allah. Fama ra'auha haqqa riayatiha, selepas dah elok dah mereka hidup cara rahbaniyah itu, generasi yang datang kemudian selepas itu mereka tidak lagi istiqamah di atas jalan rahbaniyah ini, mereka meninggalkan cara hidup rahbaniyah ini. Lalu Allah Ta'ala labelkan mereka faulaika humul fasiqun, itulah orang-orang yang fasik. Cuba tengok. Jadi mereka dilabelkan fasik oleh Allah bukan ketika mereka buat bid'ah. Mereka dilabelkan fasik oleh Allah ketika mana mereka meninggalkan bid'ah itu. Bermakna apa? Kembali kepada kaedah yang kita terangkan tadi. Bila bila dikeji seseorang kerana meninggalkan sesuatu, bermakna dia meninggalkan sesuatu yang baik. Allah keji mereka ketika meninggalkan rahbaniyah, tidak meraihkan hak-hak tanggungjawab rahbaniyah itu sepenuhnya. Allah keji mereka, bermakna rahbaniyah itu baik, sedangkan dengan nas Al-Quran, rahbaniyah itu bid'ah. Maka Al-Quran sendiri mengiktiraf adanya bid'ah yang baik. Jadi kalau mereka faham, ya, insya-Allah. Baik. Saya baca, ya. Dalam ayat di atas, Allah memuji Bani Israel yang mengikuti Nabi Isa AS kerana mengadakan rahbaniyah, iaitu mengamalkan kerahiban untuk mencari ridha Allah, padahal Allah tidak mewajibkan hal itu kepada mereka. Lalu Allah mencela mereka kerana di kemudian hari mereka tidak memelihara lagi tradisi tersebut dengan semestinya. Jadi kita kalau dah buat satu perkara yang baik, walaupun perkara itu asalnya sunat, saya kita jaga, ya, kerana meninggalkan perkara yang baik itu dikeji. Jadi dengan demikian berarti ayat tersebut mengakui adanya bid'ah yang hasanah, sedangkan perkara yang mereka tinggal itu adalah bid'ah. Kalau bid'ah itu semuanya sayyi'ah, tentulah Allah puji mereka kerana mereka tinggal benda yang sayyi'ah. Sebaliknya Allah mencela Bani Israel justru kerana meninggalkan bid'ah yang mereka ada-adakan, dan tidak mencela ketika mengada-adakan dan melakukannya. Sepatutnya kalau bid'ah itu buruk, masa mereka buat tu Allah cela. Sebaliknya tidak. Masa mereka buat bid'ah itu Allah tidak cela, bila mereka tinggalkan bid'ah itu Allah mencela. Berkaitan dengan ayat tersebut, sahabat Nabi radhiyallahu anhu Abu Umamah Al-Bahili berkata, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala innallaha kataba alaikum siyama ramadhana wa lam yaktub qiyamahu wa innamal qiyamu syai'un ahdathumuhu fadumu alaihi wa la tatrukuhu fa inna nasan min bani Israila ibtada'u bid'atan lam yaktubha Allahu alaihim ibtaghaw biha ridwanallah falam yar'auha haqqa riayatiha fa'abahumullahu bitarkiha faqala wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah
fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Baik. Mungkin sebahagian dari saudara-saudari yang mengikut live kita pada malam ini pernah mengikuti secara live, secara hadir dengan diri sendiri, ataupun mungkin pernah mengikuti secara rakaman diskusi ilmiah pada bulan Januari 2016 ya, antara saya dan Al-Fadhil Dr. Rozaimi Ramli ya. Mungkin saya rasa ramai yang tahu ya diskusi ilmiah tersebut berkaitan dengan bid'ah hasanah, dan mungkin sebahagian masih ingat saya ada menyebut tentang hadis ini. Nah, dalam diskusi tersebut, hadis yang bermaksud bahawa sahabat Nabi Sayyidina Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan kepada kalian puasa Ramadan, itu yang Allah Ta'ala wajibkan. Tetapi Allah tidak mewajibkan qiyam Ramadan, menghidupkan malam Ramadan dengan solat dan sebagainya, itu Allah tidak wajibkan. Yang Allah wajibkan adalah puasa Ramadan. Yang sembahyang 5 waktu itu biasalah. Tapi qiyam Ramadan dengan tarawih dan sebagainya itu Allah tidak wajibkan. Qiyam Ramadan hanyalah sesuatu yang kalian ada-adakan. Maknanya apa? Mengekali, melakukan ya, qiyam Ramadan itu setiap malam kita buat qiyam Ramadan, setiap malam kita buat qiyam Ramadan, Allah tidak wajibkan. Bahkan Nabi SAW sendiri, baginda solat qiyam Ramadan ini bersama dengan sahabat 2 atau 3 malam ya, masuk malam yang ketiga atau malam yang keempat, baginda sudah tidak keluar lagi. Baginda hanya beribadah dalam rumah baginda sendiri. Tapi kita yang setiap malam bulan Ramadan keluar ke masjid buat sembahyang tarawih ini satu yang ahdastumuhu, kamu yang mengada-adakan. Maknanya ini salah satu perkara bid'ah. Tetapi maka teruskanlah, ini pesanan daripada sahabat Nabi, ini pesanan daripada salafus saleh. Maka teruskanlah kalian melakukannya dan janganlah kalian meninggalkannya. Dan elok kita itu melakukan qiyam Ramadan secara konsisten, maka jangan tinggalkan. Kenapa? Kerana sesungguhnya sekelompok manusia dari Bani Israel buat bid'ah yang Allah tidak mewajibkan kepada mereka ya. Mereka buat cara hidup rahbaniyah, Allah tidak wajibkan begitu. Kenapa tujuan? Untuk mencari ridha Allah dengannya. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya, mereka mencuaikan dia. Maka Allah mencela mereka sebab meninggalkannya. Jadi maknanya ini namanya qiyas ya. Kita qiyaskan kepada celaan Allah terhadap orang Bani Israel ketika meninggalkan satu bid'ah yang baik. Maka demikianlah, walaupun qiyam Ramadan ini daripada sudut dikekali dilakukan pada setiap malam itu adalah satu perkara yang bid'ah, maka kita kena kekalkan kerana ia adalah bid'ah yang baik. Ini pesan daripada sahabat Nabi. Jadi kita ikut pesan sahabat Nabi, jangan ikut Wahabi. Itu kan lain. Maka Allah mencela mereka sebab meninggalkannya. Dan Allah berfirman, yang ayat yang kita bacakan tadi, wahrabana tada'uha dan seterusnya. Jadi ini adalah athar yang sahih dari pernyataan sahabat menjelaskan bahawa Al-Quran dalam surah Hadid mengisyaratkan bahawa Al-Quran juga menerima adanya bid'ah hasanah ya. Ini hadis sahih riwayat Ibn Nasir dalam Qiyam Ramadan, dan Ibnu Mani' Al-Hafiz Al-Busiri berkata dalam Ithaf Al-Khiyarah Al-Maharah bahawa perawi riwayat ini adalah perawi yang siqah yang dapat dipercayai. Jadi mungkin saudara-saudari masih ingat dalam diskusi tahun 2016 tersebut, bila saya menyebut tentang riwayat ini, hadis ini, saya masih ingat Al-Fadhil Dr. Rozaimi dia bagi satu kertas kepada pembantu di belakang, mungkin meminta supaya pembantunya menyemak ya tentang hadis ini. Lalu akhirnya beliau memberi respon mengatakan hadis ini dhaif ya. Dua masalah di situ. Yang pertama, sepatutnya tidak semudah itu ya kita mengatakan ini dhaif semata-mata kita rely kepada satu orang yang menyemak dalam komputer, mungkin betul semakannya, mungkin tak tepat semakannya, lalu kita dengan confident mengatakan itu dhaif. Itu satu bentuk ketidakcermatan ya, dalam menyebut status sesuatu hadis. Dan yang kedua masalahnya, sebutan mengatakan dhaif itu bercanggah dengan apa yang disebutkan oleh para penilai hadis. Para penilai hadis menilai hadis ini sebagai sahih. Dan yang seterusnya, kalaupun kita menerima bahawa ada ulama yang menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif, satu perkara yang diabaikan, bahkan saya sendiri tidak menyebut ya, pada malam diskusi tersebut, itu merupakan kelemahan saya, sepatutnya saya terangkan bahawa dalam tafsir Al-Quran para ulama tasahul, para ulama tidak begitu strict
dalam menyebut hadis-hadis yang tidak begitu kuat, ya, yang dhaifnya sederhana atau ke atas, ya, bukan yang dhaif jiddan, yang dhaifnya sederhana ke atas, para ulama tidak masalah. Bahkan kalau daripada sudut tafsir Al-Quran, para ulama kita pun ada menyebut Israiliyat, ya, kerana Israiliyat ini termasuk dalam perkara yang Nabi SAW pesan, janganlah kita benarkan, boleh jadi bohong, janganlah kita bohong dustakan, kerana boleh jadi benar, tapi tak kuatlah. Tapi kenapa ulama kita tasahul, ada sebut Israiliyat, ada sebut hadis-hadis yang lemah di dalam kitab-kitab tafsir? Kerana dalam tafsir ini bahasa Arab Al-Quran itu sendiri sudah menunjuk kepada makna dia. Macam kita baca ayat tu tadi, kita sudah faham bahawa ada di sana bid'ah yang hasanah. Jadi datang hadis walaupun dhaif, ia hanya sekadar membenarkan lagi apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Kerana Al-Quran itu kan dalam bahasa Arabnya itu jelas. Ini warahbaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim illa ibtira'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha faulaika humul fasiqun. Daripada ayat Quran itu sendiri sudah boleh diistinbat bahawa perkara yang baik kalau dilakukan jangan ditinggalkan kerana Allah cela. Tapi datang hadis ini, kalaupun kita katakan hadis ini dhaif sekalipun, masih lagi tidak menjejaskan posisinya sebagai membenarkan apa yang difahami daripada ayat Al-Quran tadi. Jadi itu yang saya sendiri tidak menjelaskan, ya, dalam diskusi tersebut. Itu boleh kita katakan kelemahan saya, tetapi al-haq qadim, kebenaran itu memang daripada awal lagi, maka kita kena jelaskan kebenaran ini. Jangan kerana kita itu ada kecenderungan tertentu maka kebenaran itu kita sembunyikan, ya. Tidak ada masalah pun untuk kita membawa hadis ini, kerana pertama dinilai sebagai hadis yang kuat, yang perawinya dipercayai. Yang kedua, kalau dhaif sekalipun, ia hanya sekadar menguatkan makna daripada ayat suci Al-Quran suratul Hadid ayat 27 tadi. Baik. Kemudian dalil daripada hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun wa fi riwayatin man amila amala laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini menarik. Ini sangat menarik. Kenapa? Kerana hadis yang sama dikatakan sebagai dalil tak ada bid'ah hasanah. Bahkan saya pernah dengar satu orang tokoh muda yang ada PhD mungkin dalam bidang hadis, ya, tokoh yang muda ini mengatakan orang-orang yang menyokong adanya bid'ah hasanah ni tak suka hadis ni. Jadi ini tak betul. Kita yang menyokong adanya bid'ah hasanah, dan kita bukan menyokong sebarang orang, kita menyokong ulama-ulama yang hebat, sama Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Asqalani, Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Kita menyokong, kita sendiri menjadikan ini sebagai dalil bid'ah hasanah. Cuba tengok, mereka menyangkakan kita tak suka hadis ni. Mana boleh kita tak suka hadis, ya? Hadis Nabi SAW tetap kita kena terima. Cuma bagaimana kita memahami hadis ini, itu beza dia. Mereka memahamkan oleh kerana Nabi SAW bersabda man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun, barang siapa yang mengadakan dalam urusan kami, iaitu urusan agama ini, ma laysa minhu, apa yang bukan daripada agama, fahuwa raddun, maka maknanya semua bid'ah itu sesat. Kerana Nabi mengatakan siapa yang mengadakan dalam urusan agama tu, maka dia tertolak. Bukan demikian. Hadis dia sumber hukum, tetapi macam mana kita berinteraksi dengan hadis, itu namanya istidlal. Macam mana kita menjadikan sesuatu hadis itu sebagai dalil, itu ada banyak cara, banyak teknik dia. Ada kefahaman daripada hadis adalah secara mantuk. Kita faham ini hukum, memang itu yang disebut secara ekspres. Secara mantuk maknanya diucapkan. Tapi ada yang dikeluarkan daripada hadis itu secara mafhum, secara yang difahami, implied. Hadis tak sebut, tapi memang boleh faham begitu. Itu namanya implied. Jadi bukan hanya satu cara, bahkan yang difahami secara implied, iaitu mafhum, bukan saja satu jenis. Ada mafhum muwafaqah, mafhum yang selari dengan sebutan hadis. Ada mafhum mukhalafah, iaitu mafhum kefahaman yang sebaliknya. Saya bagi contoh, ya. Kalau satu orang buat pengumuman, ya, dia kata misalnya lah, ya, dia katakan pihak kerajaan, ya, mengarahkan semua bank
untuk memberikan moratorium kepada individu-individu dan juga SME, Small Medium Enterprise Moratorium, penangguhan membayar hutang mereka kepada bank selama 6 bulan. Kerajaan mengarahkan supaya memberi kepada individu dan juga SME sahaja moratorium. Jadi kerajaan dalam pernyataan tersebut tidak menyebut tentang big corporate, syarikat-syarikat besar, berhad, syarikat-syarikat yang mempunyai ribuan staff, bukan SME, mereka tidak layak kata SME dan mereka bukan individu, mereka syarikat. Jadi kerajaan tak sebut bagaimana keadaannya, tapi kita boleh faham. Oleh kerana kerajaan kata yang mana individu dan SME dapat moratorium, mafhumnya yang mana korporat besar arrangementnya bukan moratorium. Mungkin dia ada arrangement yang lain yang khusus untuk big corporate. Atau saya bagi contoh yang lebih mudah lagi. Misalnya satu orang buat pengumuman, katakan pada masa masjid kita masih boleh didatangi untuk bersolat jamaah Jumaat dan sebagainya, Tuan Imam buat pengumuman, kata dia perhatian pada jamaah, minta mana-mana pada jamaah yang berumur tidak melebihi 40 tahun, tolong tunggu sebentar di masjid. Mungkin katakan yang bawah 40 ni ada satu projek daripada kerajaan yang nak diumumkan. Lalu datang satu orang umurnya 60. Dia tanya pada imam, dia kata, Imam, maaf saya nak tanya ni, saya umur 60 tahun, saya kena tunggu ke tidak? Jadi imam macam termenung. Imam kata, bukankah tadi saya dah bagi tahu yang umur tak lebih 40 sila tunggu? Yalah, imam cakap yang umur tak lebih 40 sila tunggu. Yang umur lebih 40 imam tak cakap pun kena tunggu ke tidak. Kan imam akan rasa kelakar. Imam akan rasa fahamlah kalau saya dah kata yang tak lebih 40 kena tunggu, maknanya yang lebih 40 tak payah tunggu. Fahamlah walaupun saya dah sebut. Fahamlah itu maknanya mafhum. Dan mafhum tu secara mukhalafah, secara sebaliknya. Yang kurang daripada 40 sila tunggu dalam masjid, maka secara sebaliknya difahami yang lebih 40 tak payah tunggu. Ini ada kaitan dengan hadis ini. Hadis ini menyebutkan man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini apa yang bukan dari agama, fahuwa raddun. Jadi di situ difahami secara mantuk, secara dituturkan bahawa apa yang diadakan dan benda itu bila kita cek, ulama cek, semak, tidak ada asas dalam agama, itu tertolak. Tapi difahami mafhum mukhalafah, difahami secara sebaliknya, man ahdatha fi amrina hadza ma minhu fahuwa laisa biraddin ataupun fahuwa makbul. Barang siapa yang mengadakan dalam agama kami ini apa yang dari agama, maka ianya diterima. Itu sepatutnya. Kenapa? Kerana yang bukan agama tertolak, maka yang daripada agama itu diterima. Contoh, bila kita buat sambutan maulid, sambutan maulid sebagaimana yang kita buat sekarang ini memang perkara baharu. Maknanya satu benda yang muhdath, satu benda yang diadakan. Kerana di zaman Nabi SAW tidak ada yang namanya ceramah maulid. Bila datang 12 Rabiul Awal, orang berkumpul untuk dengar ceramah. Tetapi perkara yang baharu ini, minhu am laisa minhu, itu persoalan yang perlu dijawab oleh ulama. Adakah ada dasar daripada agama atau tidak ada dasarnya? Kerana kalau tidak ada dasarnya, raddun, tertolak. Kalau ada dasarnya, berdasarkan mafhum mukhalafah, dia laisa biraddin, tidak tertolak. Baik. Jadi kalau kita katakan ceramah sempena Maulidur Rasul itu bid'ah, minhu am laisa minhu. Ada asasnya dalam agama atau tidak ada? Jadi kita lihat di situ ada asasnya. Kerana bila orang berceramah sempena Maulidur Rasul, basically ceramah dia itu dalam bentuk tazkirah, memperingatkan orang tentang diri peribadi Nabi SAW, memperingatkan orang tentang perjuangan dan sunnah Nabi SAW, memperingatkan orang tentang pengorbanan Nabi SAW. Kita biasa dengar dalam ceramah maulid bagaimana Nabi SAW berdakwah di Taif, dicaci maki, dibaling batu sehingga berdarah, darah mengalir sehingga ke kaki. Lalu Nabi SAW ditawarkan supaya malaikat Jibril nak menurunkan bencana kepada orang Taif, tapi Nabi SAW tak nak. Kerana Nabi SAW mengatakan barangkali datang daripada zuriat mereka itu orang-orang yang beriman. Jadi ini kan menimbulkan satu rasa kasih kepada Nabi SAW dengan akhlak yang mulia, rasa nak ikut berjuang dan tabah sebagaimana Nabi SAW. Ini termasuk minhu fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Bagilah peringatan, kerana peringatan itu memberi
manfaat kepada orang-orang mukmin. Jadi tazkirah, tausiah sempena Maulid itu minhu. Jamu makan adakah minhu am laisa minhu? Maulidur Rasul biasa juga masjid surau, dia kata okey, lepas kuliah nanti diharap para jemaah tunggu dahulu kerana kita ada sediakan jamuan makan. Ini adakah daripada agama atau tidak? Kita dapati berdasarkan dalil ianya daripada agama. Kerana ia termasuk dalam surahan Nabi SAW. Nabi bersabda, afsyus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan jamulah makan, wa sallu bilail wan nasu niyam, dan sembahyanglah di waktu malam ketika mana orang sedang tidur, yakni solat tahajud. Tadkhulul jannata bisalam, nescaya kamu akan masuk syurga dengan selamat. Jadi it'amut ta'am, menjamu makanan ini termasuk di dalam minhu, termasuk dalam sesuatu yang dari agama, ada sandaran daripada agama, iaitu sabda Nabi SAW, wa at'imut ta'am. Jadi jamu makan ini sebenarnya satu perkara yang tidak diikat dengan sesuatu. Nak jamu makan sempena Maulidur Rasul boleh, nak jamu makan sempena naik rumah boleh, nak jamu makan sempena naik pangkat tak ada masalah, nak jamu makan sempena tukar kerajaan baru misalnya pun tidak dilarang. Nak jamu makan sempena misalnya lepas ni kita dah bebas daripada wabak Covid pun tak ada masalah. Nak jamu makan semata-mata nak jamu makan, jom saya belanja makan, ada apa ni ustaz, ada acara apa, tak ada apa saja, saya nak jamu makan pun boleh. Jadi kalau begitu menjamu makan ini minhu, maka tidak tertolak. Demikianlah selawat, jelas minhu, kerana selawat ini adalah ibadah yang tidak diikat, boleh dilakukan seorang diri, boleh dilakukan beramai-ramai, boleh dilakukan secara spontan, boleh dilakukan secara dirancang. Ini adalah perkara-perkara yang minhu. Maka kita cuba lihat apa yang ditulis oleh Al-Fadhil Kiai Idrus Ramli di sini. Hadis sahih di atas, hadis ini diriwayat oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Hadis yang sahih ini memberikan beberapa pengertian berkaitan dengan pembahagian bid'ah. Yang pertama, orang yang mengada-adakan atau memulai sesuatu amalan dalam agama tetapi tidak termasuk bahagian agama, maka amalan tersebut tertolak. Misalnya ada orang yang nak jadi imam pada suami dia, kata dia ni satu benda baru, satu benda yang sepatutnya sama rata hak, ataupun dia mengatakan pembahagian faraid, sekarang zaman moden kita kena bagi sama rata lelaki dan perempuan, tanpa ada redha daripada waris lelaki itu kita bagi juga sama rata. Itu adalah laisa minhu, tertolak. Ataupun misalnya kita nak buat solat Jumaat, bila keadaan sudah reda, sudah tidak lagi kita tu dilarang solat Jumaat, ada orang kata solat Jumaat hari Sabtu. Kenapa? Kerana hari Jumaat orang kerja susah, kita hari Sabtu cuti senang kita nak solat. Itu semua tertolak kerana laisa minhu. Bahkan bercanggah dengan dalil, kerana dalil faraid ada beza antara anak lelaki dan anak perempuan, dari segi peruntukannya tak sama, bahkan tanggungjawab juga tak sama. Kemudian kalau dalam kes solat Jumaat ada dalil idza nudiya lis-salati min yaumil Jumaah, disebut di situ kerana solat itu ialah pada hari Jumaat, bukan hari Sabtu, bukan hari yang lain. Maka raddun, sebab laisa minhu, bid'ah-bid'ah macam ni tertolak. Tetapi kalau orang yang mengada-adakan atau memulai sesuatu amalan dalam agama yang termasuk sebahagian dari agama, maka amalan tersebut tidak tertolak, bahkan ianya diterima. Jadi itu fahaman secara kontekstual. Yang tadi itu, kalau dibuat satu benda yang tidak ada asas agama, tertolak, itu mantuk, itu yang disebut oleh hadis. Sementara kalau dibuat satu perkara yang ada asasnya dalam agama, tidak tertolak, itu mafhum yang difahami dari hadis. Maka suatu amalan baru diketahui termasuk dalam agama minhu ataupun laisa minhu dengan melihat kaedah-kaedah. Ini kerja para ulama. Ulama kena tengok dan kaji, melihat kepada kaedah, melihat kepada dalil yang umum. Apabila amalan tersebut menafikan terhadap ajaran agama atau tidak ada kaedah dan dalil yang membenarkan, maka amalan tersebut tertolak. Akan tetapi apabila amalan tersebut tidak menafikan terhadap ajaran agama atau ada kaedah dan dalil umum yang membenarkannya, maka amalan tersebut diterima. Dan inilah yang dinamakan bid'ah hasanah. Tak mau namakan bid'ah hasanah pun terpulang. Ada setengah ulama kata dia kalau benda itu dah memang ada dalil dalam agama, tak payah namakan bid'ah pun tak apa. Okeylah, terpulang. Nama tak penting. Yang penting perkara baru itu tidak dilarang, tidak sesat, bukan menjadi sebab masuk neraka. Maka hadis di atas ini membatasi, namanya takhsis terhadap jangkauan hukum hadis. Wa kullu bid'atin dalalah, itu asalnya umum.
tetapi umum boleh ditaksiskan. Setiap yang umum itu ma min amin illa waqad khussisa. Tidak ada yang umum melainkan ianya ditaksiskan. Jadi maknanya apa? Kebanyakan benda yang umum seperti kullu bid'atin dhalalah ni, rupanya kalau kita kaji dan kita halusi, dia sebenarnya khusus untuk yang tertentu sahaja. Jadi saya berhenti setakat itu malam ini. InsyaAllah ya, kita sambung melihat kepada hadis yang kedua yang dijadikan sandaran adanya bid'ah hasanah. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarallahu bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum.